tumbuhan, tata bahasa dan penulisan karangan. Kami belajar dalam suasana yang sangat seronok. Memang terdiri pada murid-murid yang bermasalah pengajaran. Walaupun saya berasal daripada suku kaum Jakun, boleh berbahasa Jakun, tetapi bahasa Melayu harus dimartabatkan. Meredah era globalisasi saat ini, negara harus mempertingkatkan mutu pendidikan supaya mampu bersaing sekaligus melahirkan manusia yang berjiwa kental dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Hal ini dapat diwujudkan jika kita mempunyai barisan tenaga pendidik yang handal dan mampu menggembeling dunia pendidikan dengan pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai tinggi supaya generasi masa hadapan bersedia menghadapi pelbagai cabaran dan kekal unggul sebagai tenaga kerja yang kompeten. Kemampuan mengajar yang ada dalam diri guru harus terus digilap dari semasa ke semasa, khusus dalam membentuk generasi yang bijak pandai. Kementerian Pendidikan Malaysia terus berusaha dalam meningkatkan tahap profesionalisme guru semenjak dulu hingga mutakhir, khususnya dalam mengangkat dan menjulang pendidikan bahasa Melayu. Selain daripada itu, pemartabatan pendidikan bahasa Melayu ini juga melihat dari aspek bagaimana kita nak mengukuhkan lagi profesionalisme guru bahasa Melayu di negara kita. Jadi justru dengan itu kita memberikan latihan-latihan, tambahan-tambahan latihan yang terkini agar mereka dapat memberikan pedagogi-pedagogi yang khusus kepada murid-murid yang berkeperluan khusus agar apa yang nak kita sampaikan itu dapat diterima oleh murid dan akhirnya dapat dilahirkan dalam bentuk penulisan. Dalam membangunkan profesionalisme perguruan ini dan memberi pemantapan keterampilan berbahasa guru bahasa Melayu, bahagian pendidikan guru melalui kerjasama antara Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu atau IPG-KBM telah diberi mandat untuk menyediakan sebuah kerangka yang boleh dijadikan rujukan bagi membangunkan keterampilan guru bahasa Melayu. Peranan IPG Kampus Bahasa Melayu sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bahasa Melayu iaitu dalam kita membicarakan, dalam kita mengupas dan mengulas tentang masa depan dan hala tuju pendidikan bahasa Melayu, kami mengambil kira bahawa kami memastikan bahawa latihan perguruan kami lengkap. Iaitu di sini peranan kampus IPG Kampus Bahasa Melayu, kami membagikan latihannya kepada dua sektor. Satu ialah sektor latihan dalam perkhidmatan dan satu lagi ialah sektor latihan pra-perkhidmatan. Dalam melaksanakan hala tuju pembangunan ini, pelbagai jenis sekolah ditinjau bagi melihat keberhasilannya. Sekalipun murid-murid di sini majoritinya berbangsa Cina, ini tidak menghalang profesionalisme perguruan diangkat sekaligus berjaya menggembeling usaha memartabatkan bahasa Melayu. Sekolah menengah jenis kebangsaan Cina Sekhua Segamat diselusuri. Okey, murid-murid. Okey, kamu sihat hari ini? Sihat. Okey, dah makan di kantin kan? Sudah makan? Bagus. Okey. Kita mewujudkan panel perunding mata pelajaran bahasa Melayu, yang mana panel ini dianggotai oleh guru-guru cemerlang dari seluruh negeri Johor dan guru-guru yang mempunyai pengalaman yang luas dalam pembelajaran bahasa Melayu. Cikgu minta wakil setiap kumpulan seorang datang ke depan. Menerusi subjek bahasa Melayu, pelbagai aktiviti diperkenalkan sesuai bagi menyahut cabaran pembelajaran abad ke-21 agar menggarap murid dalam memperkasakan bahasa yang gah ini. Sekalipun bahasa Melayu bukan menjadi bahasa ibunda kepada kebanyakan murid di sini, usaha memartabatkan bahasa Melayu masih berada pada paksinya. Untuk pengenalan seindaksi saya,
Saya bermula dengan permainan jigsaw puzzle untuk menggalakkan anak-anak peralihan A ni menguasai dan memahami teknik permainan sambil belajar. Untuk langkah yang kedua, saya menggunakan teknik peta bulatan. Pelajar-pelajar boleh bebas menggunakan peta IT yang telah mereka pelajari. Hari saya belajar sangat gembira dan menyanyi lagu Makanlah. Bagi saya, kementerian memang sangat berusaha dan fikirkan apa cara pun supaya membangunkan atau memartabatkan lagi bahasa Melayu di peringkat kebangsaan, apatah lagi dalam sekolah menengah jenis kebangsaan begini. Untuk meningkatkan kecekapan dalam kalangan guru bahasa Melayu, guru perlu mempunyai elemen pengetahuan yang mendalam bagi mata pelajaran bahasa Melayu yang diajarkan, berkebolehan mengurus, menghasilkan dan memanfaatkan pelbagai bentuk sumber, berkemahiran dalam bidang pedagogi dan peka terhadap dasar dan isu pendidikan. Segamat ditinggalkan dengan harapan agar pendidikan bahasa Melayu di sini terus memugar di kalangan masyarakat Cina. Melakar rekod sebagai antara bandar antarabangsa bersejarah di dunia, di sinilah Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Notre Dame Convent ditempatkan. Bumi Melaka yang dilingkari keindahan dan kepelbagaian ras dan kaum ditinjau bagi melihat guru bahasa Melayu di sini meningkatkan profesion perguruan. Selamat sejahtera murid-murid. Boleh duduk? Untuk mengatasi masalah pelajar saya dalam bahasa Melayu ini, pihak sekolah memang menjalankan banyak aktiviti dan dari aktiviti ini saya dapati ramai pelajar sudah mahir membaca. Ibu sedang memasak nasi ayam. Satu cabaran yang besar juga buat saya kerana saya bukan option bahasa Melayu dan saya ditugaskan untuk mengajar bahasa Melayu di Sekolah Jenis Kebangsaan. Jadi saya rasa menjadi tanggungjawab saya untuk cuba mengaplikasikan apa sahaja bahan-bahan yang menarik supaya mereka boleh memahami apa yang saya ajar dalam bahasa Melayu. Kerana mungkin mereka kurang berbahasa Melayu, jadi saya perlu menarik perhatian mereka untuk minat belajar bahasa Melayu. Ada guru-guru yang kita namakan bukan option, bukan option itu, kalau bukan option itu maksudnya guru-guru yang option mereka, yang kelulusan mereka bukan bahasa Melayu, tetapi mereka dalam keadaan tertentu mereka diminta untuk mengajar bahasa Melayu. Kita berikan bantuan kepada golongan seperti ini. Jenis-jenis ayat. Abaikan muka cikgu yang comel itu ya. Baiklah, sebelum cikgu teruskan, cikgu ingin... Antara pembelajaran yang diperkenalkan dalam subjek bahasa Melayu di sini ialah tundu dan pautun. Aplikasi ini diperkenalkan sesuai dengan saranan Kementerian Pendidikan agar pembelajaran melalui teknologi maklumat dan komunikasi ICT menjadi akrab dan mesra dengan murid. Mengejar teknologi terkini merupakan salah satu fokus yang diterapkan dalam sekolah arus perdana agar murid pantas menggarap perubahan teknologi melalui bidang pendidikan yang pesat membangun. Untuk penerangan dan perbincangan, saya telah menggunakan aplikasi tundu.com. Pada set induksi, dalam set induksi saya menggunakan aplikasi di pautun.com sebenarnya untuk menarik perhatian pelajar supaya menumpukan kepada topik pengajaran pada hari ini. Kerana di pautun.com kita boleh masukkan pelbagai gambar dan video serta gambar yang boleh bergerak. Jadi pelajar akan mula menumpukan perhatian dan mula memberi sepenuh perhatian untuk pengajaran pada hari ini. Pembelajaran bahasa Melayu yang efektif berkait rapat dengan profesionalisme guru itu sendiri dan kreativiti melalui pedagogi yang telah disediakan. Melalui keterlibatan guru yang berkualiti, mampu menjurus murid
ke arah mencintai subjek bahasa Melayu dan seterusnya menjana kepada kecemerlangan di dalam mata pelajaran ini. Terdapat banyak yang telah dipelajari daripada Cikgu Aisyah dan seperti imbuhan, tata bahasa dan penulisan karangan. Cikgu Aisyah menggunakan cara yang sangat menarik untuk mengajar kami dan kami belajar dalam suasana yang sangat seronok dan belajar dengan sangat efektif. Walaupun saya belajar di sekolah menengah jenis kebangsaan yang terdiri daripada lebih 99% murid yang berbangsa Cina, tetapi kami masih menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan dan dalam pengajaran. Kami suka belajar bahasa Melayu kerana bahasa Melayu menarik dan menyeronokkan. Bumi Melaka diharapkan dapat memartabatkan bahasa Melayu menerusi pendidikan di sekolah-sekolah di sini, agar guru-guru terus tekad mendidik anak bangsa dengan iltizam dan semangat yang memugar segar. Dari Melaka, inisiatif Tanda Pagar 108 terus meredah bumi semenanjung ke Perak untuk mendekati murid-murid majoritinya yang berbangsa India. Sekolah jenis kebangsaan Tamil San Filomena didekati. Kalau cikgu tu tak menguasai bahasa, adalah sukar untuk mengajar. Bahasa Melayu dia sangat luas. Jadi kita perlu baca, perkataan dia banyak perlu kita belajar. Bila cikgu cuai, cikgu tak dapat mengajar budak. Jadi murid tak gemar bagi saya. Jadi kalau bila kita nak mengajar bahasa, kita mesti mengajar dengan kaedah yang terkini. Tak boleh guna buku teks, mereka tak minat. Chalk and talk, mereka tak minat. Jadi kena cari yang terbaik dengan kaedah cerita, dengan kaedah lakonan. Pembelajaran abad ke-21 ini sangat memberi galakanlah kepada murid-murid untuk mencuba ataupun mencabar diri untuk beranikan diri dalam sesuatu pengajaran semasa pengajaran. Kerana kita tengok sekarang zaman pun dah berubah, semua ke arah teknologi. Murid-murid pun didedahkan dengan teknologi dalam pembelajaran. Secara tidak langsung dia memberi murid-murid satu input yang baru. Mungkin di rumah tidak belajar tentang Kahoot, namun di sekolah bila cikgu terapkan, mereka boleh membina permainan itu sendiri melalui aplikasi yang telah diterangkan oleh guru. Saya belajar tentang karangan autobiografi Aku Sebuah Kereta. Selepas itu saya dapat mengambil bahagian dalam permainan Kahoot. Selepas itu saya dan ahli kumpulan saya harus buat petikan isi kedua dalam karangan itu. Kami typekannya di Padlet. Selepas itu kami tulisnya di dalam kertas mahjong. Jati diri sebagai guru menjadi titik tolak dalam menentukan kecemerlangan murid dalam mendepani bahasa Melayu. Guru bahasa Melayu harus memperlengkapkan diri dari aspek ilmu bahasa dan pedagogi supaya seiring dengan arus perkembangan pendidikan terkini yang bersifat global. Sekiranya guru-guru bahasa Melayu mempunyai nilai jati diri guru bahasa Melayu, mereka akan melaksanakan tugas itu dengan penuh semangat, dedikasi dan dengan rasa keterujaan. Jadi apabila ada jati diri guru bahasa Melayu ini, guru-guru akan terdorong untuk menjadi lebih kreatif dan mereka akan dapat bekerja lebih daripada keupayaan mereka, jangkauan mereka. Mereka akan membuat lebih daripada apa yang mereka berupaya untuk melakukannya. Tidak ada sesiapa yang minta untuk dilahirkan serba kekurangan. Di Sekolah Kebangsaan 1 Sultan Alam Shah Pendidikan Khas, murid di sini yang kebanyakannya menghadapi masalah pembelajaran dididik dengan usaha yang sungguh-sungguh mencintai bahasa Melayu dan sekurang-kurangnya keberhasilannya menjadi bangsa yang cintai ilmu dan berupaya mandiri. Sekali lagi para pendidik di sini diuji
diberikan kursus sewajarnya, ditingkatkan kualiti melalui pedagogi agar anak-anak istimewa di sini terus merasakan ada ruang dan cahaya. Ramai murid-murid yang berada di sini daripada keadaan mereka tidak boleh menguruskan diri sehingga mereka boleh menguruskan diri serta berinteraksi dengan murid-murid normal. Siapa nak jawab? Okey, Asfa, bangun. Haiwan apa? Sebutkan. Untuk kelas yang saya ajar tadi, terdapat banyak kategori. Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI memang terdiri pada murid-murid yang bermasalah pembelajaran. Ada murid sindrom Down, autism, cerebral palsy. Anak baca. Baca dia, lepas tu mula kawan tu baca, lepas tu saya pula baca. Sebab PN dia boleh membaca dengan menulis. Saya punya harapan nak dapat A, nak dapat A dan cemerlang dalam bahasa Melayu. Di kebanyakan sekolah pendidikan khas, ibu bapa menaruh harapan yang besar kepada warga pendidik dalam memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak mereka. Alhamdulillah, melalui pemerhatian, pemantauan dan pencerapan yang dilaksanakan kepada guru-guru melalui instrumen-instrumen yang ada, guru-guru dapat melaksanakannya mengikut modul yang telah ditetapkan. Kota metropolitan ditinggalkan dengan sebesar harapan agar anak-anak pendidikan khas terus cemerlang mendepani wadah pendidikan yang kian mencabar. Semoga para pendidik di sini cekal mendidik anak bangsa dalam kelompok dan sisi yang istimewa. Sekalipun jauh daripada arus pemodenan dan berdepan dengan hutan sekeliling, di daerah terpencil inilah para pendidik berdepan dengan tugas mencabar dan pengorbanan yang bukan sedikit dalam mendidik dan memandaikan anak-anak orang asli di sini. Suku kaum Semai, orang asli yang mendiami di 14 perkampungan orang asli di daerah Pos Senderut Kuala Lipis ini memahat impian anak mereka menjadi yang terbaik dalam menuntut ilmu di sekolah kebangsaan Senderut ini. Perjalanan untuk masuk ke sekolah ini sudah mengambil masa yang agak panjang dan sekolah Senderut ini dikenali sebagai sekolah P3 ataupun pedalaman 3. Dan dari sini keseluruhan murid kami seramai 438 orang adalah murid orang asli berbangsa Semai. Jadi ini merupakan satu cabaranlah bagi saya untuk berkomunikasi terutama dengan ibu bapa mereka yang mana bahasa Melayu merupakan bahasa kedua bagi mereka. Syahadah mewakili pendidik daripada kalangan orang asli yang memperjuangkan pendidikan anak-anak orang asli di daerah ini. Pendedahan yang diterima oleh Syahadah dalam meneruskan modul yang berkesan melalui pedagogi diterapkan kepada murid Semai yang dahagakan pendidikan ini. Apa yang diberikan sama sahaja seperti sekolah arus perdana di luar sana. Malah, Kementerian Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu IPGKBM telah banyak memberikan bahan dan modul terbaik dalam memfokuskan kepada sekolah luar bandar, khususnya sekolah yang didominasi masyarakat orang asli. Usaha kerajaan bertujuan merobohkan stigma bahawa masyarakat orang asli itu merupakan masyarakat yang mundur dan tidak cinta ilmu pendidikan. Saya berbangsa orang asli Jakun, bertemu dengan anak murid saya berbangsa Semai. Jadi di situ berlaku satu pertembungan bahasa. Jadi saya mengambil pendekatan mempelajari bahasa Semai daripada suku kaum setempat. Mengikut pemerhatian saya sebagai guru, bahasa Melayu ni merupakan bahasa kedua dia dekat sini. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk mereka mempelajari bahasa Melayu. Gembira tepuk tangan.
rasa gembira tepuk tangan. Guru bagi saya perlu menampilkan imej pewatakan yang menarik supaya mereka melihat guru inilah yang lebih dekat di hati mereka. Sebabnya mereka amat jauh dengan dunia luar. Aspek tata bahasa ni merupakan satu elemen yang sangat penting dalam bahasa Melayu. Jadi untuk memantapkan lagi tata bahasa dalam kalangan murid-murid, setiap waktu bahasa Melayu kita akan ada satukan perkara yang paling menyeronokkan yang merangsang minat murid, seperti pertandingan teka silang kata, kuis, kad bergambar, permainan sahibah dan aktiviti didik hibur macam tadilah menyanyi. Caranya kalau rasa gembira kenyit mata. Guru tetap menjadi obor yang menyinari kegelapan. Dengan gurulah pelbagai profesion dilahirkan di muka bumi ini. Peranan guru bukanlah suatu perkara yang boleh diperkecilkan. Luhur dan budi mereka dalam memimpin anak bangsa merupakan satu jasa yang tiada galah gantinya di dunia. Apapun tanggapan tentang guru, mereka tetap teguh dan tegar berdepan dengan pelbagai cabaran dan mendidik seperti anak kandung mereka sendiri. Profesi perguruan terus dibangunkan setiap detik dan masa agar kualiti pendidikan, khususnya dalam subjek bahasa Melayu, terus gemerlapan supaya sinarnya terus membumi dan menjulang megah di angkasa. Dengan jerih dan perih usaha Kementerian Pendidikan, PADU dan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu IPG-KBM agar terus menjadi askar-askar yang kekal hebat memperjuang pendidikan bahasa Melayu. Gahlah pendidikan bahasa Melayu di bumi bertuah ini, segah namanya yang melakar teguh di seisi pendidikan negara. Bahasa Melayu memang mata pelajaran yang sangat penting bagi semua pelajar. Tak kira dia Melayu ke, Cina, India ataupun bangsa yang lain. Memang di Malaysia kalau kita perlukan perpaduan, bahasa Melayu adalah bahasa untuk perpaduan. Bagi saya selalu fikirkan saya orang Malaysia. Saya tak pernah fikir saya orang India. Saya fikir sebab saya lahir membesar, ibu bapa saya, datuk nenek pun lahir sini. Jadi kalau kita ada sikap saya orang Malaysia, kita akan ceritakan bahasa Melayu. Walaupun saya berasal daripada suku kaum Jakun, boleh berbahasa Jakun, tetapi bahasa Melayu harus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan kita. Guru-guru yang telah diamanahkan, dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan keupayaan untuk meningkatkan keupayaan murid-murid tersebut, dan itu satu tahap yang perlu ada di kalangan guru-guru lah. Di sini jua memori tercipta.